Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Quran yang dah berada dalam sesi live pada pagi ini. Okey, jadi sebelum kita mulakan bacaan pada pagi ini, sesi pada pagi ini, sahabat-sahabat boleh bantu untuk sharekan sesi live supaya lebih ramai sahabat-sahabat kita dapat bersama-sama dalam sesi pada pagi ini. Dan jangan lupa boleh tap screen untuk belanja like. Boleh capai 1000 pun dah okey untuk hari ni, Alhamdulillah kan. Semalam pun kita dah capai 1000 like. Kalau boleh banyak lagi hari ni lagi bagus lah. Okey, jadi itu tanda support daripada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita. Jadi macam yang sebelum ni, hari-hari sebelum ni juga kita akan live. Cuma yang first time join, okey, nak bagi tahu dalam sesi ni kita akan baca satu ayat per satu ayat. Okay. Selepas itu kita akan baca terjemahan untuk ayat yang kita baca lah. Jangan risau, kita tak rushing, kita baca perlahan-perlahan je. Jadi tak ada masalah kalau yang baru nak belajar Quran. Boleh ikuti juga kita punya sesi live pada setiap pagi lah, Isnin hingga Jumaat. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita akan live Isnin hingga Jumaat pada jam 9 pagi. Sama jugalah macam hari ni. Jadi kita akan baca setiap ayat satu persatu, kemudian kita baca terjemahan ya. Bukan kita baca saja, kita baca terjemahan sekali supaya sedikit sebanyak kita dapat faham lah apa yang kita baca tu kan. Bukan sekadar kita baca tapi kita tak faham langsung. At least kita ada gambaran ataupun kita faham sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang kita baca pada setiap pagi tu, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, macam biasa boleh bantu saya untuk sharekan sesi live pada pagi ini. Tak kisahlah nak share pada grup-grup WhatsApp ke, grup-grup ke, ataupun nak share pada kawan-kawan, share pada TikTok, kan. Dekat TikTok pun ada button share tu. Nak panah tu tekan je, boleh share dekat rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang kita nak sama-sama mereka dapat pahala lah. Sebenarnya kita share tu mereka dapat pahala. Yang penting lagi kita pun dapat pahala juga tanpa dikurangkan sedikit pun pahala tersebut kan. Jadi jangan risau, boleh share dulu, insyaAllah. Kemudian macam biasalah, boleh tekan-tekan, rajin-rajinkan tangan tu untuk tap screen. Kalau tak tahu tap screen tu apa, tap screen tu untuk kita like lah sebenarnya. Like kan, like sesi live pada pagi ini kan, beri sokongan, beri support, motivation orang panggil kepada saya lah sebagai orang yang akan baca sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Semoga itu jadi motivasi lah untuk saya terus istiqamah kita buat live dan bantu rakan-rakan kita yang baru nak belajar, ataupun yang rakan-rakan kita nakkan komuniti ataupun suasana Quran tu. Maksudnya objektif kita buat setiap pagi ni adalah untuk mengajak sahabat-sahabat supaya istiqamah baca Quran setiap pagi. Katakan kalau pergi kerja awal kan, tak ada masalah lah, boleh baca selepas masa rehat dan sebagainya. Yang penting kita nak melazimi bacaan Al-Quran, insyaAllah. Okay. Okay, baik. Jadi yang baru first time juga, jadi dekat sini kita ada satu grup yang khas untuk mereka yang nak join apa-apa program lah, percuma ke sebagainya. Sekarang pun ada kelas percuma, boleh daftar lah dekat ruangan link dekat bio tu. Kita pun ada grup community untuk bertanya soalan berkaitan dengan bacaan dan sebagainya. Grup tu free je, sahabat-sahabat boleh join lah untuk komuniti Quran kita. Kalau ada sebarang soalan dan kekeliruan sebagainya, boleh tanya dekat situ lah. Mungkin tengah-tengah baca tu tak tahu nak baca macam mana, boleh tanya dekat situ. Itu tujuan grup tu kita buat lah. Okay, baik. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat, kita akan teruskan lagi. Kita akan sambung lah bacaan pada muka surat yang ke-53 hari ni, Alhamdulillah. Waalaikumsalam ya Puan Nat. Okay, insyaAllah kita akan sambung bacaan kita pada muka surat yang ke-53. Okay, sahabat-sahabat yang baru masuk boleh share kita punya sesi live. Kemudian boleh bersedialah untuk buka muka surat 53 sebab kita akan mulakan sekejap lagi. Okay. Jadi boleh buka muka surat 53, ayat yang ke-24. Semalam kita habis pada muka surat yang ke-52. Jadi macam biasa, kalau sahabat-sahabat Quran kita ada sebarang soalan, boleh kemukakan dekat ruang komen di bawah lah. Cuma kalau ada soalan selepas daripada sesi live ni, boleh je tanya dalam
grup khas, grup community tersebut. Dekat link dekat bio, boleh join je. Itu untuk grup free saja, semua boleh masuk. Okey, cuma tak boleh iklan lah dalam tu, sebab kita tujuannya untuk kita communication kan. Tak nak soal jawab berkaitan dengan tajwid dan sebagainya. Okey, jadi insya-Allah untuk hari ini kita teruskan lagi pada surat 53. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Okey, baik. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah kita mulakan pada surat 53. Kita baca ayat yang pertama, kemudian kita akan baca terjemahan ayat tersebut dan kita kupaslah sedikit berkaitan dengan hukum tajwid untuk ayat yang kita baca. Jadi sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan dapat baca sama-sama, kemudian dapat tengok makna dia, kemudian kita dapat kupaskan secara ringkaslah untuk berkaitan tajwid, sebab biasanya untuk tajwid tu kita akan ulang-ulang. Jadi kalau ada yang tak faham ataupun kurang jelas ataupun saya terlaju ke, boleh bagi tahu dekat ruangan komen. Okey, insya-Allah. Kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum yawmal sekali silap liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum. Okay, pastikan nun ni tidak ada qalqalah. Kalau kita tak hati-hati akan ada qalqalah ataupun lantunan. Jadi minhum, bukan minhum. Okay, perasan tak ada sikit lantunan lah kalau kita tak hati-hati dekat situ. Okay. Kalau tak faham, tanya apa maksud qalqalah dan sebagainya, sebab sahabat-sahabat kita ada yang dah tahu ataupun ada yang baru nak mula belajar Quran pun tak ada masalah. Okay, kita akan insya-Allah penerangan tu untuk dua side lah, untuk mereka yang dah mahir, yang kedua untuk mereka yang baru nak belajar pun tak ada masalah. Saya bagi penerangan yang mudah insya-Allah. Wa hum mu'ridun. Okey sahabat-sahabat, okey. Kita boleh tengok dekat sini lah. Selalu kita dah ulang, nampak tak baris yang tidak selari? Okey, baris tanwin yang tidak selari ni. Jadi bila mana kita baca, selepasnya bukan huruf yang lam ataupun ra, bukan huruf lam atau ra, maka kita baca dengung. Okey, maka kita akan baca dengung. Okey, dekat sini namanya hukum idgham ma'al gunnah ataupun wajibul gunnah sebab mim bersabdu. Poinnya adalah kita kena baca dengung lah. Nasiban, masuk dalam mim. Nasiban minal kitab. Okey. Okey, baik sahabat-sahabat. Sama juga dengan yang ini. Dia yang tak selari atas dan bawah, dia sama je. Fungsi dia dengan yang versi baris depan nampak macam nombor 99 ni. Okay, 99 ni maksudnya kita kena dengung juga. Sekiranya lepasnya bukan huruf lam ataupun ra. Macam tu je, simple je. Jadi sahabat-sahabat yang baru nak belajar tu, bagus untuk ingat tanda-tanda ni saja. Tak perlu ingat nama ya, tak perlu ingat nama. Saya selalu ulang lah, tak perlu ingat nama bagi sahabat-sahabat yang baru nak join. Jangan beratkan kita punya kepala kan nak ingat nama-nama tersebut. Jadi kita belajar menggunakan tanda-tanda ini saja. Okey, senang saja. Jangan berat-berat. Okey, insya-Allah kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-23 dulu. Alam tara ilal ladina utu nasiba. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling sambil menolak kebenaran.
Okey, kita teruskan. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Okey, kita boleh berhenti, ada 3 lah. 3 pilihan. Sahabat-sahabat Quran boleh pilih sama ada nak baca 2, 4 ataupun 6 harakat pun boleh dekat sini. Ma'dudat dekat sini. Dia tak ada masalah, ikut nafas masing-masing. Kalau boleh baca panjang, bacalah 4 ke ataupun 6. Kan? Okey. Kemudian sahabat-sahabat, kita ada tanda dekat sini, tanda ombak. Saya suka panggil dia tanda ombak ataupun macam cacing ni kan. Ataupun tanda ombak, tanda mat dekat sini. Jadi sahabat-sahabat boleh baca berapa harakat, iaitu 4 ataupun 5 harakat. Ya, sebab apa? Sebab selepasnya bukan huruf bersabdu. Hamzah ni bukan sabdu. Jadi kita boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Nampak je tanda ombak, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka sahabat-sahabat boleh pilih untuk baca 4 ataupun 5 harakat. Okey? Senang saja, kita tengok pada tanda pun kita dah boleh tahu. Tak perlu kita ingat ini hukum mad jaiz munfasil. Itu yang dah mahir tajwid tak apalah. Yang tak mahir lagi, tengok pada tanda je, tak payah nak berat-beratkan kepala. Kita tengok pada tanda pun kita dah boleh tahu cara baca dia, insya-Allah. Okey. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Okey, sama juga dekat sini. Sebelumnya ada huruf yang mat, kita panggil mat. Waw kosong ataupun alif kosong ataupun ya kosong. Maksudnya ya yang tak ada apa-apa tanda lah. Waw tak ada apa-apa tanda, tak ada alif tak ada apa-apa tanda. Jadi kita akan boleh baca dia. Kalau kita nak berhenti, kita boleh baca berapa? 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, 2, 4 ataupun 6 harakat ya. Boleh pilih sahabat-sahabat. Kalau yang dah belajar tajwid, namanya kat sini apa? Ma'arid lis-sukun, ma'arid lis-sukun. Senang je. Okey, sahabat-sahabat yang baru belajar, kita tengok dekat sini. Nun kosong, bila nun kosong, nun kosong maksudnya tidak ada tanda mati macam ni lah kan. Nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka sahabat-sahabat boleh baca dengan hidung, baca dengan dengung. Dengung la, dengung tu macam mana? Mungkin ada yang tak tahu kan dengung tu macam mana. Dengung ni orang panggil, kalau orang pantai timur kita panggil ngidung. Bunyi suara tu dekat hidung, keluar suara tu dekat hidung. Qalu lan tamassana an-nar. Okey, bunyi ngidung lah. Kalau ada orang Pantai Timur kat sini boleh komen, sebab saya orang Pantai Timur. Jadi kalau orang Pantai Timur ni dia faham lah apa maksud ngidung tu. Jadi kita baca, maksudnya suara tu keluar dekat hidung. Kalau yang KS Selangor ke tak faham maksud hidung, ngidung tu maksudnya suara tu keluar dekat hidung, bahagian hidung. Boleh tanya sahabat-sahabat yang ada apa, kawan-kawan dekat Pantai Timur kan, dia tahulah kalau kita panggil ngidung tu. Okey. Tak apa. Terus ayat yang ke-24, tengok pada terjemahan dia. Zalika bi annahum qalu, hal itu adalah kerana mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Okey, kita teruskan lagi. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Okey, sahabat-sahabat, nampak tak dekat sini? Kita ada lagi yang tidak selari. Okey, tidak selari, lepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengung. Tapi dekat sini apa? Dekat sini kita ada lam. Okey, kita ada huruf lam. Ni lam alif kan, tapi lam dulu sebelum alif. Lam. Jadi tak boleh kita dengung. Jadi bacaan dia liyaumil, kena masuk huruf ke dalam huruf yang bersabdu. Ya, sahabat-sahabat yang dah mahir tajwid tu, namanya dekat sini idgham, masuk dalam lam bila gunnah. Okey, kita masuk tanpa ada sebarang dengung. Okey. Kalau ada tak faham ke ataupun saya terlaju ke, boleh komen lah dekat bawah tu kan. Boleh komen, insya-Allah kita sama-sama bantu
jawabkan. Okey. Okey, sini pun sama, nampak tak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Dengung 2 harakat lah. Okey. Okey, ayat 25. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan akan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi, yakni dirugikan. Okey, sahabat-sahabat yang baru masuk, macam biasa boleh bantu untuk share live kita pada pagi ini kepada rakan-rakan supaya lebih ramai dapat join sesi pada pagi ini. Dan jangan lupalah tap screen tu. Kita baru dapat 500 like, bagi sampai ribu-ribu, mantap lah. Okey. Kita teruskan lagi ayat yang seterusnya, ayat ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Okey, sahabat-sahabat, saya nak buat teka-teki sikit. Teka-teki sedikit dekat sini. Dekat sini kita boleh baca berapa ni? Kalau kita wakaf. Kalau kita wakaf. Ni. Kita boleh baca berapa? Berapa harakat? Saya teka-teki sikit, cuba jawab. Bagi sahabat-sahabat yang kita pernah join sebelum ni, mungkin dah tahulah. Boleh komen. Tapi kalau tak tahu ataupun nak try, boleh je komen dekat bawah tu. Idgham bila gunnah ke liyaumillah tu Ustaz? Liyaumillah dekat mana liyaumillah? Sekejap kita cuba bantu sekejap. Betul dekat sini yang tadi ayat lepas ni. Betul. Di sini kalau nama tajwidnya idgham bila gunnah lah. Tanwin bertemu dengan tanwin ni yang double macam ni. Sahabat-sahabat yang baru belajar, tanwin tu maksudnya yang double atas ke, double bawah ke, double depan. Kalau double depan tu dia 99. Okey, di sini betul nama dia idgham bila gunnah. Kita masuk dalam lam, idgham maksudnya masuk tanpa gunnah. Okey, puan nak jawab 6 harakat. Okey, jadi betul lah. Dekat sini kita boleh berhenti sehingga 6 harakat. Kalau kita berhentilah, kalau kita sambung 4 ataupun 5 sahaja. Okey, 4 ataupun 5 sahaja. Berbalik kepada formula kita yang asal lah. Bila nampak tanda ombak ni ataupun tanda mat ni, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Itu saja dulu untuk sahabat-sahabat yang baru nak belajar. Jangan pening-pening kepala, tengok je tanda ni. Selepasnya bukan huruf sabdu, maka boleh pilih nak baca 4 ataupun 5 harakat. Tak kisah kita nak sambung ataupun kita nak berhenti. Tapi kalau sahabat kita yang ada yang dah mahir, kita nak berhenti boleh baca 6 harakat. Cuma yang baru nak belajar, jangan pening-pening kepala, 4 ataupun 5 harakat. Okey. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Okay, pastikan kita berhenti bunyi hamzah. Okay, hamzah ini disukunkan tapi kita jelaskan bunyi. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Okay, sahabat-sahabat, nampak tak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Okay, kalau kat sini nampak tak ada lam yang kosong. Lam kosong pula, bukan lam kosong. Kat sini ada lam, ada tanda mati. Bila lam ada tanda mati, maka kita baca dalam kita punya bacaan biyadikal khair. Kita tak boleh abaikan, kecuali lam itu lam yang kosong. Bila lam kosong, kita abaikan dia dalam bacaan. Kita abaikan dalam bacaan. Dekat sini nama dia idgham pula, alif lam qamariyah. Itu kita perlu sebut lam dia. Kalau alif lam syamsiyah yang lam kosong, tak perlu sebut, terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey, senang je. Senang saja kita belajar Quran ni, tengok pada tanda saja pun kita dah boleh baca dengan baik, insya-Allah. Okey. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada sesiapa pun yang engkau kehendaki, dan engkau menarik kekuasaan daripada sesiapa pun yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan sesiapa pun yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan sesiapa pun yang engkau kehendaki. Di tangan yakni kekuasaan engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, alhamdulillah selesai ayat yang ke-26. Jadi kita teruskan lagi, jangan berhenti lagi sahabat-sahabat, jangan keluar.
Kita stay dalam masa sejam je kita baca Quran. Lepas tu bolehlah buat aktiviti harian kita kan, macam biasa insyaAllah. Okay, kita teruskan lagi pada ayat yang ke-27. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Okay, sahabat-sahabat, kita berhenti pada perkataan hayy ni. Okay, pastikan tekan sikit lah sebab ada sabdu ni. Sebab ada sabdu. Bila ada sabdu, kita kena tekan sedikit. Sabdu, tekan. Okay, tekan. Tekan sedikit bila ada sabdu tu. Jadi, minal hayy. Minal hayy. Okay, boleh try lah. Praktis sambil-sambil dengar tu, sambil-sambil praktis mulut tu kena bergerak. Barulah dapat tangkap ataupun dapat baca dengan baik lah. Lepas ni kalau baca sorang-sorang kan. Okay. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Okay, sahabat-sahabat nampak? Kita jumpa lagi tanda ombak ni. Tanda ombak ataupun tanda mad. Selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okay, teka-teki yang seterusnya. Sahabat-sahabat yang ada dalam ni, ramai ni, 70 lebih. Okay, boleh komen dekat sini. Okay, boleh komen dekat sini. Kita nak, bukan dekat sini, dekat sini. Ha ni. Ha ni apa tips dia ataupun apa kaedah cara kita nak pastikan ha yang berbaris di bawah ni kita baca dengan pedas. Apa tips dia? Cuba kongsikan dekat bawah. Kalau yang biasa join sesi-sesi sebelum ni, kita selalu kongsilah macam mana nak bunyikan ha tu betul-betul pedas. Sebab apa? Sebab bila ha baris bawah ni kebiasaannya tak berapa jelas bunyi pedasnya. Kalau ha berbaris di atas itu biasanya tak ada masalah lah. Sahabat-sahabat yang baca pun insya-Allah tak ada masalah, boleh pedaskan ha. Tapi bila jumpa dengan baris ha di bawah, ramai yang terciduk, orang panggil kan, terciduk ataupun tak jelas ha pedas tersebut. Cuba komen macam mana teknik untuk kita pastikan bila mana kita sebut huruf ha bunyinya bunyi pedas. Bunyi pedas. Boleh kongsikan dekat bawah. Sebab sebelum ni kita dah pernah share lah. Kita pernah share dah sebelum ni. Mungkin sahabat-sahabat kita yang pernah join sebelum ni boleh komen dekat bawah tu. Apa tips dia? Tips dia. Kalau tak boleh jawab tak apa, saya bantu. Okay, ni clue dia. Clue dia tanda tu. Clue dia tanda ni, tanda ni nampak tak? Apa tips untuk kita sebut ha ni betul-betul pedas? Dia ada tips dia lah. Terutama sekali bagi yang baru belajar ataupun yang baca ha sebelum ni tak berapa pedas. Ada tips dia. Cuba komen. Salah pun tak ada masalah. Yang penting kita belajar lah. Okay, cuma dekat sini tadi nampak lagi nun yang kosong, nun yang tidak ada tanda. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Man tasha. Okay, kalau nun ada tanda mati maka baru kita baca jelas man. Di sini tidak ada tanda mati, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Man tasha. Okay, cuma soalan saya dekat sini tadi, apa tips dia? Okay, okay. Mungkin sahabat-sahabat tak tahu Okay, tips dia, okay, boleh dengar betul-betul. Tips untuk kita pastikan ha ini pedas, maka tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Quran, kita kena baca dengan senyum. Baca dengan senyum. Maksudnya kita punya mulut tu kena lebar macam ni. Macam tu, senyum macam tu. Bi ghairi hisab. Masa sebut baris bawah tu senyumkan mulut. Baru dia senang untuk bunyikan angin. Tips ni sahabat-sahabat kena gunalah bila mana jumpa dengan ha berbaris di bawah. Okay, kena guna tips ni, iaitu senyumkan mulut. Sebab baris atas biasanya tak ada masalah. Okay, sahabat-sahabat yang baru join boleh kongsikan live ni pada sahabat-sahabat kita yang lain. Dan jangan lupalah tap screen, bagi like banyak sikit hari ni sebab ramai masuk hari ni. Patutnya boleh dalam 4-5 ribu like, macam sebelum ni kan, kita sampai 7 ribu tu insyaAllah. Okay, kita tengok terjemahan ayat yang ke-26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan
ayat 27. Kita dah ayat 27 dah. 26 dah baca. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Dan engkau keluarkan yang hidup daripada mati dan engkau keluarkan yang mati daripada yang hidup. Okey, maksudnya dekat sini sebahagian mufassir bagi tahu perumpamaan ni untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam daripada telur dan telur daripada ayam. Dan engkau berikan rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Okey, baik. Terima kasih yang bagi love hadiah tu kan. Terima kasih. Okey, kita teruskan ayat yang ke 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Okey, sahabat-sahabat, pastikan hamzah yang mati ni kita bunyi dia mu'minin. Suara kita dekat dalam halqum tu bahagian bawah. Kalau mu'minin bermaksud ain ya. Kena hati-hati sangat-sangat dekat sini sebab sahabat-sahabat kita yang baru-baru belajar tu kan, kadang-kadang ni terciduk ni mu'minin jadi ain. Sepatutnya tak boleh mu'minin, dia mu. Sebab halqum kita tu ada 3 pembahagian lah dalam kalau kita belajar tajwid tu, halqum kita tu ada 3 pembahagian. 3 pembahagian tu maksudnya ada huruf halqum yang keluar pada atas sekali, ada yang keluar pada hujung. Macam ni lah saya lukis kan. Okey, halqum. Mana? Ni, dekat sini. Okey, ada 3 pembahagian. Huruf hamzah tu, ni kepala kita, ni mulut. Okey, hamzah itu keluar pada bawah sekali. Hamzah. Kemudian ada ha. Di sini ada ha, di sini ada a. Di sini ada kha, di sini ada ra. Okey, jadi bezakan. Tadi kita jumpa hamzah. Kan? Jumpa hamzah. Jadi hamzah ni dekat bawah, level bawah. Kalau baca mu'minin dekat tengah. Itu tak berapa tepat lah. Okey. Ni sini ni tadi. Mu'minin. Okey, pastikan hamzah tu kita bunyi kat dalam bawah. Okey. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا. Okey, sahabat-sahabat, nampak tak? Kita jumpa baris yang tidak selari. Baris yang selari. Baris yang selari, senang saja. Terus baca dengan jelas. Syai'in. Dekat sini namanya izhar halqi. Syai'in illa. Jelas. Kalau tak selari, baru kita baca dengung lah. Kalau selepasnya bukan lam ataupun ra. Okey. Illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah. Okey, ni pun bunyi dia dalam. Sama macam hamzah tadilah. Okey, cumanya nampak tak dekat sini ada waw. Tapi bila mana kita berhenti, abaikan waw kecil ni. Maksudnya kita tak baca nafsahu. Itu pendek. Itu panjang. Jadi kalau kita berhenti kat sini, nafsah. Okey, potong situ je. Wa ilallahil masir. Okey. Kita tengok pada terjemahan ayat 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, nescaya dia tidak akan memperoleh apa-apa pun daripada Allah kecuali kerana menjaga diri daripada sesuatu yang kamu takutkan daripada mereka. Dan Allah mengingatkan kamu akan diri yakni seksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah sahabat-sahabat, kita teruskan lagi ayat yang terakhir untuk muka surat yang ke 100, untuk muka surat yang ke 53. Okay, sahabat-sahabat yang baru join boleh sharekan live ni, tap screen bagi like, belanja like banyak sikit. Okay, kita teruskan. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okay, dekat sini kalau kita belajar hukum ra, maka kita ra ni kita baca nipis sebab dia sebelumnya huruf mat dan sebelum mat ni huruf baris bawah. Jadi bacaan ra ni bacaan nipis. Nipis tu maksudnya macam mana? Kita senyumkan mulut. Senyumkan mulut juga. Qadir. Dia beza sikit lah kalau sahabat-sahabat kita perasan kan. Qadir dengan qadir. Itu biasa. Kulli syai'in qadir. Itu biasa. Kalau nipis, kulli syai'in qadir. Dia bunyi nipis sikit. Macam mana cara nak buat bunyi nipis tu? Kita kena senyumkan mulut juga. Senyumkan mulut. Baru bunyi nipis tersebut jelas. Okey, sahabat-sahabat. Senang je. Itu kalau nak cari pada bahagian hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra. Okey. 29 ayat terakhir. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, selesai kita muka surat yang pertama hari ini. Muka surat yang ke-53. Jadi Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita yang baru masuk, yang baru nak belajar Quran, tak ada masalah, boleh terus bersama-sama sehinggalah kita habis sesi live. Sebab apa? Sebab penerangan yang saya explain tu berkaitan tajwid ataupun cara baca tu penerangan yang mudah saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar pun boleh ikuti, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, saya just nak share lah. Semalam kita dah selesai kelas bersama dengan pelajar-pelajar kita, grup yang satu. Okay, ini kelas yang percuma. Kelas percuma, siapa-siapa yang nak join boleh join je. Link dekat bio. Kita Alhamdulillah semalam kita dah selesai sesi yang kelima. Sebab kita buat program ataupun kelas untuk sahabat-sahabat kita join. Tak kisah yang baru nak belajar ke, yang dah master Quran pun boleh join. Jadi nak ceritanya, nak share lah pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam ni. Sebab ramai ni, kita nak share. Semalam kita dah selesai sesi yang ke-5, Alhamdulillah. Baru buat 5 sesi, Alhamdulillah. Perkembangan sahabat-sahabat kita yang join tu, Alhamdulillah dah, saya rasa dalam satu kelas lagi dah boleh baca Quran. Walaupun sahabat-sahabat kita dalam grup satu tu ada yang mula daripada zero ataupun tak kenal huruf kan. Jadi kita gunakan kaedah khusus ataupun nama dia kaedah Abahata lah. Kalau sahabat-sahabat Quran kita pernah dengar sebelum ni kan, kaedah namanya Abahata. Jadi kita cuba applykan kaedah tersebut untuk sahabat-sahabat kita yang baru belajar ataupun Iqra 4 ke bawah. Kita baru sesi kelima. Alhamdulillah, saya nampak perkembangan mereka tu. Untuk kelas yang akan datang ni, hari Khamis ni insyaAllah pukul 9 malam dah boleh baca Quran dah. Maksudnya sebelum ni kita buka yang pendek-pendek lah. Kita belajar baris atas, baris bawah, tanwin dan sebagainya. Jadi untuk kelas akan datang ni saya akan buka Quran dah. Buka Quran. Saya rasa maksudnya proses yang sangat cepat lah. Kalau sebelum ni kita belajar daripada nak kenal huruf tu sehingga kita boleh baca satu ayat ni makan bulan kan, makan bulan. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah juga kan, dengan izin Allah saya nampak potensi yang join tu boleh baca Quran dah nanti. Itu sangat menggembirakan lah. Sebab kita ada 8 sesi, kita dah selesai 5 sesi, ada 3 sesi lagi. Jadi insyaAllah habis 8 sesi tu mereka dapat baca Quran dah, insyaAllah lah. Tapi kena hadir lah kelas tu, kena konsisten hadir. Tapi yang tak dapat join tu kita ada sediakan recording lah. Kita ada sediakan recording supaya tak terlepas. Sebab setiap sesi tu kita ada modul dia ataupun ada sukatan lah yang perlu difahami supaya 8 sesi saja, lebih kurang sebulan je belajar daripada tak kenal huruf pun insyaAllah. Lepas sebulan tu boleh baca Quran dah. Tapi sebulan tu kita tak buat tiap hari kelas. Kita buat 2 kali je seminggu. Kalau untuk grup yang pertama macam semalam, Isnin dengan Khamis. Isnin dengan Khamis. Alhamdulillah lah. Jadi sahabat-sahabat yang baru nak belajar Quran dan sebagainya, jangan give up. Jangan rasa macam usia dah lanjut dan sebagainya. Tidak ada istilah dah terlambat lah, selagi mana kita ada nyawa lagi. Jadi teruskan belajar. Kalau yang nak join lagi pun boleh klik link dekat bio tu, join je, daftar, buat pendaftaran dulu. InsyaAllah saya akan update dah setiap hari. Sebab ada je yang daftar tu sesi dah bermula kan, tak ada masalah. Yang penting tengok pada recording. Sebab apa? Setiap recording tu ada dia punya formula yang saya kongsikan supaya cepatlah dapat naik kepada Quran. InsyaAllah dalam sebulan tu tak mustahil pun.
Kan, sebab lagi pun ada yang dah Iqra 2, 3 tu lagi senang lah. Kalau yang 0 pun boleh baca, insyaAllah yang dah ada basic tu lagi mudah. Kita nak cepat sikit naik kepada Quran, kemudian kita boleh perkemaskan lagi lah, macam sesi live pagi-pagi ni boleh join untuk kita kemaskan lagi, insyaAllah. Jadi yang berminat, tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk join, terus je klik link dekat bio tu, tengok bahagian yang kelas mengaji percuma. Tak silap saya nama dia kelas mengaji percuma, tekan je kat situ, buat pendaftaran, saya akan semak insyaAllah dan terus masuk dalam grup. Okay, untuk malam ni insyaAllah sesi untuk grup yang kedua lah. Grup kedua ni untuk sahabat-sahabat kita yang dah boleh baca Quran, ataupun yang baca Iqra 5 ataupun 6, yang dah nak baca Quran lah. Jadi kita akan fokuskan modulnya lain. Kita penerangan tajwid, kemudian kita akan kemaskan secara praktikal, seorang-seorang baca macam tu. Okay, tak masuk kelas. Saya rasa rugi Ustaz sebab saya mudah faham, nota-nota lengkap saya mudah faham. Okay. Puan Nat kan? Puan Nat pun salah seorang. Puan Nat grup 1 ke grup 2 saya tak pasti. Macam tu lah. Tapi yang masuk tu insyaAllah konsisten, bila join tu dapat baca dengan baik lah lepas sesi tu. Sebab kita tak buat lama pun, dalam sebulan je 8 sesi, lepas tu habis insyaAllah. Okay, dah. Itu saja. Kita sambung satu lagi muka surat insyaAllah sebelum pukul 10 kita akan berhenti lah. Okay, yang nak join boleh tekan link dekat bio. Grup 2 grup 2 malam ni ada kelas insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Okay, nampak mim ada ekornya ke bawah. Okay, ekor ke bawah kita namanya iqlab. Jadi bacaan dia, nun tu kita tukarkan dia jadi mim. Sebab ada tanda mim kan. Cuma pastikan mim ni tanda ekor dia ke bawah lah, bukan ke tepi. Sebab ekor ke tepi itu waqaf. Kalau ekor ke bawah baru iqlab. Nun kita tukar jadi mim. Jadi rapatkan mulut lah. Ada dua pandangan, tapi saya secara peribadi pilih pendapat yang rapatkan bibir atas, bibir bawah. Amadan ba'ida. Okay, pastikan dengung tu 2 harakat. Wa yuhadzirkumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Okay, sama juga rapatkan mulut. Okay, tukar nun kepada bunyi mim. Okay, ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapat balasan atas kebaikan yang telah dilakukan dan ia dihadapkan kepada mereka. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antaranya dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri, yakni seksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Okay, kita teruskan lagi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Okay, pastikan ra ni nipis. Sebab sebelum ra baris bawah ya fir. Okay, senyumkan mulut baru bunyi nipis. Wallahu ghafurur rahim. Okay, 99 selepasnya lam ataupun ra, maka kita baca, tak boleh baca dengung, masuk ke dalam huruf yang bersabdu. Okay, kita tengok pada terjemahan ayat 31. Katakanlah, yakni Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, kita cinta kepada Allah, maka tengok dia tulis apa ni, maka ikutlah aku. Maksudnya ikutlah Nabi Muhammad. Ikut sunnah Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Setiap pergerakan kita nak masuk tandas, nak masuk rumah tu ada doa. Jadi follow apa yang Nabi suruh, maka itu tanda kita cinta kepada Allah. Okay, mudah saja dia punya formula dia. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu
yuhibbul kafirin. Okey, sahabat-sahabat, kita tengok terjemahan ayat yang ke-32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Okey. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. Okey, pastikan ha pedas. Okey, nampak ada tanda ombak selepasnya bukan huruf sabdu, maka 4 ataupun 5 harakat baca di sini panjangnya. Wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Okey, dekat sini ada ba. Ba ni qalqalah. Salah satu daripada huruf qalqalah, bajuda qata. Okey, ba qalqalah. Ibra kena ada lantunan. Okey, lantunan dia lantunan yang sughra ataupun qalqalah sughra, iaitu lantunan yang sedikit. Ghafurur Rahim, betul tak idgham bila gunnah ustaz? Ghafurur Rahim. Betul. Yang tadi ni idgham bila gunnah juga. Idgham tu maksud dia masuk ke dalam ra, bila gunnah maksudnya tanpa dengung. Okey? Betul puan nak ya. Idgham bila gunnah. Okey. Tengok terjemahan ayat ke-33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat, yakni pada zaman masing-masing. Jadi Allah muliakan mereka lah. Okey. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Okey, pastikan huruf dha ni bila berakhir dengan huruf dha jangan ada lantunan. Ba'd. Ini selalu orang buat silap. Sebab apa? Sebab dha ni bukan qalqalah. Qalqalah tu ada 5 je. Dah ulang tadi. Ba, huruf ba, jim, da, qa dan juga huruf ta. Okey, ada 5 saja huruf qalqalah. Jadi huruf dha kat sini bukan qalqalah. Jadi mim ba'. Macam tu je. Mim ba'. Okey, tak perlu mim ba'd. Itu dah jadi qalqalah. Okey, hati-hati dekat sini. Wallahu sami'un alim. Okey, pastikan jelas baca dekat sini. Nampak tanda 69, maka dia punya formula sama dengan baris tanwin yang selari, iaitu baris tanwin atas ke bawah tak kisah, yang penting selari. Cuma ini versi baris hadapan, dia nampak macam 69. Jadi bacaan jelas, tak boleh dengung. Sami'un alim. Okey, sami'un alim. Okey, baik. Kita tengok terjemahan ayat ke-34. Okey, kita laju-laju je sikit sebab kita dah nak pukul 10. Kalau ada soalan terus tanya. Okey, tak ada masalah. Okey. Ayat 34, sebagai satu keturunan, sebahagiannya adalah keturunan daripada sebahagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, kita terus. Idh qalat imra'atu Imran. Okey, satu lagi sahabat-sahabat, dekat za ni pun sama juga. Kena hati-hati sebab ini tidak ada qalqalah ya. Kalau kita baca idh qalatim, idh qa, dah ada qalqalah. Z tu dah qalqalah lah. Okey, idh qa, macam tu. Baru tak ada qalqalah. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Okay, pastikan qalqalah juga dekat sini. Bat, huruf ta. Innaka antas sami'ul alim. Okay, boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Kat sini ombak, tanda ombak. Selepasnya bukan huruf sadu, 4 ataupun 5 harakat. Di sini tanwin yang tidak selari, maka kita baca tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita tak boleh kita baca dengan dengung 2 harakat. Dekat sini namanya ikhfa hakiki. Okey. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, kandungan, yakni janin yang ada di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdikan diri kepadamu, maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, teruskan lagi, sikit lagi sahabat-sahabat.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. Okay, nampak tak lam yang kosong kita abaikan dia dalam bacaan. Maksud abaikan tu kita terus masuk dalam huruf yang bersabdu ni. Walaysadza, walaysadza, kita tak baca walaisalza. Sebab lam ni kosong, okey? Lam ni kosong, alif lam syamsiah. Okey. Okey, kalau lam macam ni ada tanda mati, maka kita baca dalam bacaan kita kal. Maksud baca tu bunyilah lam tu. Di sini alif lam qamariyah. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaitanir rajim. Okey, nafas jagalah. Kalau tak sempat boleh berhenti jadikan wa zurriyataha, kemudian ulang balik wa zurriyataha ni. Okey, kat sini pun kita nampak alif lam syamsiah, lam kosong, lam kosong. Jadi tak perlu baca, kita terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey. Senang je, kita belajar tengok tanda je. Tengok tanda pun kita dah boleh baca dengan baik insya-Allah. Okey, ayat yang ke-36 sikit lagi. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan lelaki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi namanya Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Okay, sahabat-sahabat, InsyaAllah kita habiskan satu ayat saja lagi. Sahabat-sahabat yang baru join boleh share live, kemudian tap screen belanja, bagi cukup 4000K pun okey hari ni insyaAllah. Okay. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Okay, kalau kita berhenti ni, jadikan dia satu baris je. Hasanah. Dekat sini namanya mad iwad. Mad iwad. Okay, mad iwad. Okay, kemudian nampak sini sahabat-sahabat ya. Ini baris yang tidak selari, tanwin yang tidak selari. Maka kita nak baca apa? Bacalah jelas. Baca jelas. Selari, baca jelas. Okay, kalau tak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Itu saja. Itu saja formula dia. Okey, sahabat-sahabat yang baru belajar tak ada masalah, senang je. Kita belajar ikut simbol dia. Jelas, selari maka baca jelas. Biqabulin hasaniu. Okey, selari tak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Dah jadi macam lagu kan. Baca dengung dekat sini. Hasaniu wa ambataha. Okey, nampak mim ekor ke bawah dekat sini iklab. Jadi tukarkan bunyi nun kepada mim. Okay, kalau saya akan rapatkan bibir atas, bibir bawah lah. Okay, kena rapatkan bibir atas, bibir bawah. Okay, ada dua pandangan lah macam saya selalu explain sebelum ni. Okay, wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Okey, sahabat-sahabat, pastikan bila ha pedas berbaris di bawah ataupun ha pedas mati, sebelumnya huruf berbaris di bawah kena hati-hati ya, hati-hati. Pastikan ha ni kena bunyi pedas. Macam mana nak bunyi pedas? Senyumkan mulut. Senyumkan mulut. Jadi mihra baru mudah untuk angin pedas tu keluar. Okey. Qala ya Maryam anna. Okey, lagi sekali. Qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna
Innallaha yarzuqu man yasha. Okey, pastikan zu ni semua baris depan ni muncungkan mulut betul-betul. Tadi saya nak ulang balik sebab tak puas hati. Saya dengar macam tak berapa jelas bunyi dia. Macam zo. Yarzu. Zo tu bukan baris depan tepat. Okey, baris depan tepat bunyinya zu. Z-U, zu. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Okey. Jadi pastikan baris muncung betul-betul. Bila baris depan ni muncungkan mulut kita betul-betul muncung lah. Kan. Okay, kemudian dekat sini tanda ombak ataupun mat selepasnya bukan huruf sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okay. Dan yang terakhir kita ada ba qalqalah dekat sini. Qalqalah kubra, maka baca sedikit kuat lah. Kuatnya sederhana. Bi ghairi hisab. Okay. Tengok terjemahan ayat yang terakhir. Maka dia, yakni Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan didikan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, yakni ruang khusus ibadah, dia dapati ada makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, daripada mana engkau peroleh ini?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu daripada Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Jadi Allah ada kuasa lah untuk bagi kita rezeki daripada tempat-tempat yang kita tak sangka pun sebenarnya. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, kita dah selesai baca surat yang ke-54. Kita mula tadi 53 dan 54. InsyaAllah kita sambung. Cuma esok tu saya minta maaf sangat sebab esok tak dapat kita on live kan? Sebab biasanya kita akan on live lah sahabat-sahabat yang baru join kan. Kita akan onkan live pada pukul 9 hingga 10 pagi setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Isnin sehingga Jumaat. Hari Sabtu, Ahad tu sahabat-sahabat boleh baca dengan family lah kan. Dah cuti, masing-masing cuti, boleh baca dengan family. Jadi Isnin Jumaat kita ada sesi live ni, belajar sama-sama 9 hingga 10 pagi. Cuma esok saya minta maaf tak dapat nak jalankan sebab kena bawa isteri ke klinik lah esok pagi. Jadi kita jumpa insyaAllah, jumpa semula pada hari Khamis. Esok pun saya pun sendiri ada appointment dekat hospital. Jadi sahabat-sahabat kita jumpa semula insyaAllah hari Khamis. Dan macam tadi juga saya sebut, siapa-siapa yang nak join kita punya kelas yang percuma tu, insyaAllah boleh je daftar terus dekat link dekat bio, tekan je dekat situ, boleh daftar, buat pendaftaran untuk kelas percuma tersebut. InsyaAllah kita akan mulakan, tak kisah yang baru nak mula daripada kosong pun tak ada masalah, join je. InsyaAllah kita target dalam sebulan tu dah boleh baca Quran insyaAllah. Okay? Boleh tengok recording sebelum ni lah, bagi yang baru masuk. Semoga cepat sembuh semuanya insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada sahabat-sahabat Quran kita yang join pada hari ini. Terima kasih juga. Hari ini kita berjaya mengumpul 4.8k like. Sikit lagi nak capai 5,000. Mungkin sebelum end live ni sampai 5,000 tu alhamdulillah lah. Okay, apa pun terima kasih kepada sahabat-sahabat yang support sesi live kita setiap pagi kan, secara konsisten join. Saya doakan sahabat-sahabat terus hidup tu tenang kan. Tenang sebab apa? Sebab kita dekat dengan Al-Quran. Kita mulakan hari-hari kita dengan Al-Quran. Setiap pagi kita dah baca Quran. InsyaAllah setiap hari 24 jam selepas ini InsyaAllah menjadi hari-hari yang mudah. Kalau ada ujian pun dapat tempuhinya dengan sabar. Okay, dengan sabar. Sebab semua orang tak terlepas daripada ujian masing-masing lah. Cuma kita nak ada kekuatan tersebut. Macam mana kita nak ada kekuatan? Inilah salah satu caranya, kita baca Al-Quran. Kita dekatkan Al-Quran, kita tengok terjemah ayat-ayat dia, faham Al-Quran insyaAllah. Jadi terima kasih lagi sahabat-sahabat yang join. Saya ucapkan terima kasih juga yang bagi hadiah love. Semalam ada bagi donat kan. Okay, jadi insyaAllah alhamdulillah 5k. Okay, 5.3k alhamdulillah. Cuma rekod kita paling tinggi 6k 6k ataupun 7k macam itulah. InsyaAllah boleh pecah akan datang. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan boleh join sesi live yang akan datang insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.